Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So for today's slot, kita akan masuk part 2 and constructing lines, perpendicular bisector, angles and angles bisector. Kita akan fokus nak construct lines. Semalam kita dah construct line ni. Perpendicular bisector ni, kita nak bahagi line tu kepada dua. Angles ni yang sudut tu, dan kita nak bahagi sudut tu kepada dua. Ada dua bahagian lah bisector. Okay, bi ni adalah dua. And for today, we are only using ruler and compasses. Okay, kita tak guna dah protector tu. Sebab kita nak buat angle just by using compasses. Kita tak nak buat angle sudut tu guna protector anymore. Okay. So after you finish watch the video, we have this 6 question. Okay, if you have any question, please ask your teacher. Okay, so first we are learning the terms. I mean apa maksud kita buat maths vocabulary. Okay, geometrical construction. So usually geometrical construction ni dia digunakan untuk arkitek, ataupun kita nak buat logo. So semua akan buat manually lah dulu. Dulu kita tak ada app, so mostly memang akan guna compasses ni and do the logos semua manually. Okay, so geometrical construction, first kita punya vocab line segment. So line segment ni adalah line lah. Segment line macam ni. Ni kita panggil line segment daripada A to B. Okay. And next, katakan dia buat line segment juga. Dia letak huruf lain. X sampai Y. So maksud line segment ni adalah ni lah, segment daripada X ni ke Y macam tu. Okay. So next, perpendicular bisector. Perpendicular bisector. Okay, so perpendicular bisector ni maksudnya dia 90 degrees. Okay, perpendicular ni dia adalah 90 darjah. Okay, so bila 90 darjah, kita boleh buat simbol dia sebagai petak macam ni. Okay, so bila ada 90 darjah, kita buat petak macam ni, orang dah tahu dah ini adalah 90 degrees. Okay, and bisector, okay, contoh kita ada satu line. So daripada line ni kita ada line segment PQ. Okay, so dia minta buat perpendicular bisector. Maksudnya dia nak kita buat, kita bahagi line segment PQ ni bisector. Bi ni kan 2 kepada 2 sektor. Tapi dia nak ada 90 darjah nanti. So kejap lagi kita akan buat, kita bahagi 2 dan ada 90 darjah. Okay, bukan macam ni lah cara dia. Kejap lagi I'm gonna teach you. And next, perpendicular line. Perpendicular line still sama 90 degrees. And then parallel line. Okay, parallel line ni nanti after few topics kita akan belajar lagi dia punya properties. Okay, but so for now kita belajar basic je macam mana nak buat parallel line. Maksud parallel line ni line yang selari. Okay, bila yang AB lari ke atas, PQ pun akan lari ke bawah. Okay, so AB, line AB ni dengan PQ. So parallel line ni dia selari, which means dia takkan bertembung langsung. Okay, so dia akan sama je angle dia. Contoh lain pula, kita boleh juga dia selari tapi dia sengit. Contohnya kita ada XY. Okay, and then kita ada MN. MN. Okay, sorry. So dia takkan bertembung lah. Dia akan selari sahaja. Okay, next. Okay, so here's the notes, but you have to copy it lah. Okay, while I'm explaining. So geometrical construction, the first one, line segment. Construct the line segment AB with a length of 8 cm. So this one we have did it yesterday. Senang je. So daripada AB dia nak 8 cm. Ukur 8. So dapat dah ni 8. Okay, so kita akan cucuk dekat A. And then kita akan tanda sini. Okay. So this one adalah B. So use your pencil. Label it as B.
Okay. So yang arc ni kita panggil dia arc. Bila kita guna ni kan kita dapat satu lengkungan tu adalah arc. ARC. Okay. Okay, so next kita nak buat perpendicular bisector. Construct the perpendicular bisector of line segment PQ. Okay, so dia nak perpendicular bisector. Construct the perpendicular bisector of line PQ. Okay, so this one adalah line PQ dia. So dia nak kita bahagi PQ ni kepada 2. Okay, so take your compasses. Okay, so kalau dia longgar, ketatkan dia. Okay, and then kita nak bahagi 2 kan. So should be line tu akan ada dekat tengah sini. Okay, and then kita pergi dekat P. Okay. Jangan ambil separuh sebab nanti kita nak buat line kat tengah kan. So kita ambil 3/4 daripada line segment PQ. We take 3/4 from line segment PQ ni. Okay. And then so kita akan dapat 1 sini. And then buat dekat bawah 1. Okay. And then dengan jarak yang sama, jangan tukar. Kalau nak buat arc besar bulat macam ni pun boleh juga. Okay. Dengan jarak yang sama, jangan tukar. Pergi dekat Q. And then buat benda yang sama juga. Okay. Nampak tak? Okay. And then the intersecting ni kita akan garis. Okay. So this one what we call it perpendicular bisector. Kat sini kita dapat 90 darjah. And P pergi dekat tengah ni, kita letak nama dia baru M. Akan sama dengan M pergi ke Q. Okay. So boleh check. P ni 4.1. And this one should be 4.1 juga. Okay. Done. So, kalau nak check 90 degrees ni betul ke tak, boleh guna protractor. But untuk buat tadi, memang kita akan fully guna compasses and ruler sahaja hari ini. Okay. So, this one kita dapat 90 degrees. Okay. The third one, dah terconteng lah sikit ni. But I think you can see it. Okay. So, perpendicular line from a point to a line. Okay. Dia dah bagi point M. And dia bagi line segment. Dia bagi line lah this one. Okay, so kita kena buat straight line PQ. Okay. PQ daripada M ni. Dia akan lalu dekat M. Nampak tak? Okay. So, kita nak buat 90 darjah dan lalu dekat M. Okay, so cara dia daripada M ni, kita nak buat satu straight line kejap lagi. Kita nak dia straight line macam ni. Perpendicular line from a point M yang akan to a line PQ. Okay. So, cara dia from M, cucuk dekat M ni. Okay. Any size. Tapi nak size tu boleh buat lengkungan dekat line segment PQ ni. Okay. Kalau besar sangat nanti dia tak langgar. So, this one you just agak-agak je. Okay. So, buat macam ni. Okay. So, bila dah buat macam ni, nampak kan? Okay, kita ada 2 intersecting here. Okay, so daripada 2 intersecting tu, ambil compasses tadi, kita akan cucuk pula. Okay. This one, kalau nak line tu panjang, you can besarkan your compasses. Kalau nak kecil, tak apa je. Tak pun size yang tadi tu, just stay je. Okay, and then, buat dekat sini satu. Okay. And then important jangan tukar. Cucuk dekat sini pula. And then garis macam ni. Okay. So from M, you can just go straight to this intersecting. Okay. So garis. Okay. So yang ni dia bukan bisector. Dia just nak a perpendicular line from a point to a line. So kita dah dapat kat sini. Sini 90 darjah. Okay. This one is the third one. Yang keempat, perpendicular line from a point on a line. Okay. Kali ni kita punya point tu dia ada atas line segment pula. Okay. Okay, kalau tadi dia ada dekat atas. Yang ni dia on the line segment. So macam mana kita nak buat? Kita akan cucuk dekat point tu.
Okay. Cucuk dekat N. Okay. Macam tadi kita cucuk kat M kan. And then kita tanda dekat line segment. Sama juga dekat sini. Cucuk dekat M. Kita tanda kanan dia. Kita tanda kiri dia. Okay. Any size pun boleh. Kecil boleh. Besar pun boleh. So, satu dekat kiri. Satu dekat kanan. Okay. So, after that, kita boleh besarkan this one. Okay. Kalau nak line tu panjang kertas ni, besarkan lagi. Kalau nak just nice, agak-agak lah. Okay. This one have to stay sampai siap. Okay. Okay. So, I take this size. Any size boleh je. And kita cucuk dekat intersecting. Ada dua intersecting ni, betul? Okay. So, daripada sini, kita akan tanda dekat atas. Tanda dekat bawah. Okay, and then size yang sama jangan tukar. Cucuk dekat sini. Tanda dekat atas. Tanda dekat bawah. Okay. And then ambil dari atas. Memang dia akan lalu dekat N. And kita akan lalu sini. Okay. Tada! So this one is the perpendicular line from a point on a line. Okay. So, cara yang ni dia hampir sama jugalah dengan yang kita buat perpendicular bisector tadi. Okay. And last one for this line ni. Kejap lagi kita nak masuk angle. Okay, for parallel line. Okay. So, construct the line that is parallel. So, dia dah bagi PQ. Kan? So, bila saya nyet PQ macam ni, maksudnya dia nak line R kita pun saya nyet yang sama. Okay. So, draw this one dulu. And PQ. So, cara dia, kita ukur dulu jarak P ke R. Okay, daripada P ke R. Ukur dia punya jarak. Okay, so this one. And then, you go to Q dengan jarak yang sama. Don't change it. Cucuk dekat Q and then do the arc. Construct this arc. Lengkungan ni. Okay. And then, measure P to Q pula. P to Q. Okay, so, kita akan dapat size ni. And then, this size PQ ni, cucuk dekat R. And then, tanda macam ni. Okay, nampak tak ada intersecting tu kat sini? Intersecting dia. Bersilang. Okay, so kita akan garis kepada R. Okay, so kita dah dapat our parallel line. So, bila parallel, selalu kita akan buat arrow macam ni lah. Maksudnya ni akan selari dengan yang ni. So, dia kata, siap lah. This one is parallel line. Okay, so exercise 7 dekat sini, example lah sebenarnya. Dia nak kita draw a line 7 cm long and then you have to bisect it. Maksudnya kena bahagi kepada 2. Okay. So, macam biasa, ambil kertas. And then kita garis dulu. Okay. So, ukur 7 cm. Okay. And then cucuk sini. Ini adalah 7 cm. Okay. Nampak kan? Okay. So, draw a line. So, kita dah ada line dekat sini. So, point dia kat sini. Dengan sini. Ni line segment dia. Okay. So, nak bisect kan dia. Diperlukan peluang. Okay. So, nak bahagi kepada 2. Cucuk kat sini. So, kena ambil lebih separuh. Separuh. Jangan besar sangat. Lebih separuh je. Okay. 3/4 lah. Lebih kurang. And then, jangan tukar dah dia punya jarak. Satu kat atas, satu dekat bawah. Okay. And pergi dekat this line pula. Satu dekat atas, satu dekat bawah. And then, just garis. Okay, so we are done. This one is 7 cm line. 7 cm. Kan, daripada sini 7 cm. And then kita dah bisectkan dia. Kita dah bahagi kepada 2.
Okay, nak check betul tak bagi 2, kita ukur lah. So this one dalam 3.4, is it? Yes. And this one should be 3.4 juga. Okay, we are done. Okay, next we want to learn angle and angle bisector. Kita nak buat sudut tanpa guna protractor. Okay, kita tengok dulu latihan exercise 1 kita. This one kita ada 4cm, 4cm, 4cm. Okay, segi 3 sama. Or in English we call it equilateral triangle. Equilateral triangle. Okay. So dia segi 3 sama ni, semua ni sama kan? Okay. So angle dekat dalam ni dia akan sama juga. Okay, angle dekat dalam dia akan sama juga. Okay. So kita akan dapat 60, nampak 0 to 60. Okay. And then this one 0, 60 juga. Okay, and atas ni pun, guess what? Yes, we gonna get 0, kita baca ni 0 to 60. Okay, so untuk triangle, dia akan fix dalam ni, bila kita tambah semua angle dia, kita akan dapat 180 degrees. Okay, so akan dapat 180 degrees. Untuk equilateral triangle, dia special. So, semua ni akan sama. Kalau sama kaki, isosceles triangle, okay, yang dekat sini je akan sama. Contoh kat sini dia bagi 50. Okay, so, this one pun akan 50. Yang atas ni akan jadi 80 lah. Sebab total untuk triangle memang akan 180. This one you gonna learn further in next topic. Okay, tapi kita akan fokus sekarang nak cakapnya bila dia sama semua ni, angle dia akan sama. Okay, so kita boleh measure 60 degrees ni tanpa guna our protractor. Kita boleh guna compasses sahaja. Which one? Okay, this one. Okay, construct an angle of 60 degree, 30 degrees and 120. Okay, kita nak buat 60, 30, 120. Okay. So, construct the angle PQR. So, sekarang dia kata PQR which means angle tu dekat Q. Okay, angle tu dekat Q. Okay, so, bila angle dekat Q, kita akan buat dekat sini lah. 60 tu. You have to understand the question. Dekat mana dia nak angle tu sebenarnya Bukan dekat R, dia nak dekat Q. Okay, kan semalam I have explained the PQR, angle PQR. So dekat Q lah, angle dekat Q. Okay. Cara dia, okay, this one, take your compasses. Okay. Apa-apa size pun boleh. Tapi kena make sure the size akan stay je sampai kita siap dapat 60 degrees. Okay, contoh kita ambil 4cm, akan 4cm sampai habis. Okay, so daripada Q, tanda dekat sini. Okay, and then dekat sini pula, size yang sama akan tanda dekat sini. Okay, and then ambil size yang sama, cucuk dekat Q, tanda dekat sini. Okay, and then take your pencil from Q to the intersecting line here. Okay. Dia sama macam kita buat triangle, tapi this one special lah. So, automatically kita akan dapat kat sini 60 degrees. So, dia nak angle PQR. So, atas ni maksudnya adalah P. PQR akan dapat 60 degrees. Okay. Next one, you have to construct the angle XYZ 30 degrees angle bisector. So, apa maksud dia? Kita nak buat sudut XYZ pula, which XYZ ni kena 30 darjah. Okay. So, macam mana nak buat? Kita kena buat 60 degrees dulu. And then we gonna bisectkan dia. Kita akan bahagi kepada 2. Okay, kita buat dulu 60 darjah. And then kita akan bahagi 2. Sebab 60 bahagi dengan 2 akan dapat 30. Okay, so macam mana buat 60 tadi? Kita recall balik. From a line,
Okay, so dia nak apa tadi? XY kan? So, XY. Okay, so, kalau dia kata XYZ 30 degrees, XY maksudnya dekat Y lah. Kita akan ambil dekat Y. So, Y ni you make 60 degrees dulu. Okay? So, cucuk kat sini. Tanda macam ni. Okay, and then, daripada sini, tanda macam ni. Okay. So, dekat mana intersect tu, kita gariskan dia. Okay. So, yang ni, automatic kita dapat 60 darjah. Sebab tadi kita guna jarak yang sama. This one, this one, this one. Jarak yang sama. So, memang kita akan dapat 60 darjah. Okay. Kalau tak percaya, you can use your protector and check lah. Betul ke 60 darjah? So, tengok kita akan dapat 60 degrees. Okay, and then, okay, ini sama macam nombor 1 tadi. We want to make 30 degrees, which is angle bisector. 60 darjah ni, this one 60 kan? Kita nak bahagi 2. Okay, now focus. Macam mana kita nak bahagi 2? Okay, from point Y, cucuk dekat Y. Okay, so you have to, sama macam perpendicular line tadi. Kita akan tanda satu dekat sini. And satu dekat sini. Okay. Kalau perpendicular lines just now, kita tanda sebelah satu-satu kan. Kalau tadi, kita cucuk sini satu, ni, this one. Kalau yang ni perpendicular line, kita cucuk sini, tanda kiri, tanda kanan. Okay. Untuk angle bisector from Y, kita tanda dekat sini, tanda dekat sini. Okay. And then, ambil point dekat situ. Tanda dekat sini. And then, tanda dekat sini. Okay. Dapat tak? Maksudnya, kita dah tanda dekat sini, from Y. Kan? Lepas tu, ambil daripada yang kita intersecting baru ni. Tanda dekat sini. Tanda dekat sini. And then, from Y, tarik just here. Wallah, kita dah dapat this one 30 degrees. So, X, Y, our Z akan be this line. X, Y, Z adalah 30 degrees. This what we call angle bisector. Okay, angle bisector. Okay. Contoh lain pula angle bisector ni, kita ambil contoh yang dah ada tadi. This one exercise 1 just now. Kita dah measure 40 degrees kan. Okay, so kita nak buat angle bisector. Kita cucuk kat sini. Okay, tanda satu dekat sini. Tanda satu dekat sini. Okay. So dah ada satu dekat sini, satu dekat sini. Okay, angkat. Cucuk dekat tempat yang kita dah tu. Okay, yang ni kita boleh ubah. Kalau nak jauh, buatlah besar. Kalau tak nak, biar kecil. Okay. So, tanda dekat sini. Construct your arc. And here, with the same length, construct the arc here. Okay. And then, from here, kita akan ke sini. Okay. So, this one, angle bisector berapa? Kalau 40, kita bahagi 2, we will get 20 degrees. Yes, that's right. So, dapat 20 darjah. Kita dah bahagi dia kepada 2. Okay, so this is how you do angle bisector. Cucuk dekat sini. So first kita cucuk dekat sini. And then kita akan dapat line ni. Kan? And the second one, kita cucuk dekat line yang kita dah dapat ni. Kita tanda dekat sini. Okay. And the third one, you just draw the straight line. Okay, number 3, we want to construct the angle XYA is equal to 120 degrees. Okay, dia nak XYA. So, angle dia dekat X ke dekat Y ke dekat A? Yes, angle dia akan dekat Y. Okay, so from Y, kita nak buat 120 kan? 120 ni adalah 2 kali ganda. 2 times daripada 60 degrees. Okay. So, daripada Y ni,
kita akan buat sama macam 60. So, buat satu arc macam ni. Jangan tukar ya sampai kita dapat dia punya angle. Okay, so dapat macam ni. Okay, so daripada sini pula, kita buat macam ni. Okay. So, yang ni kalau Y pergi dekat intersecting ni adalah 60. So, kita kena tambah lagi satu kat sini. Okay, so, this one pergi sini 60. Lepas tu kita tambah lagi satu tadi, kita akan dapat 120 degrees. Okay, so take your ruler and garis kat sini. Okay, so this one, kalau tadi pergi sini adalah 60. Okay, kalau nak tengok lah kan. Tak perlu penggaris, ni dah siap dah. We are done here. Okay, but I want to show to you, kalau dekat sini kita dapat 60. So kat sini 60, 60 lagi. That's why kita dapatlah 120 degrees. Okay, next, construct an angle of 20 degrees. Okay, so yang ni sama macam yang kita dah buat tadi sebenarnya. So dia dah bagi angle pada awak 40. Okay, so soalan ni dia dah bagi. So kita nak buat angle bisector. So cucuk dekat K. Tanda sini satu, tanda kat sini satu. Okay, boleh je nak buat arc sambung ni ha. Okay, and then cucuk dekat sini pula. Boleh nak besar boleh, nak besarkan boleh, tak nak pun tak apa. And tanda sini satu. And tanda kat sini satu. Okay. So, garis sahaja. Okay. So, construct an angle. Next one pula, dia nak 45 degree. Okay, so kita dah belajar 30, 60, 120 and now we want to do 45, okay? Tadi kita dah buat 30 degrees. Kita dah buat 60 degrees and then 120 degrees. Okay. So 30 degrees, 60 dengan ni, yang ni kita buat angle bisector, yang ni kita doublekan dia. Okay, sekarang daripada 90 degrees, kita nak tukar dia jadi 45 degrees. Okay, macam mana nak buat 90 degrees? 90 degrees macam kita buat line tadi lah, perpendicular line. Okay, this one kita dah belajar buat 90 dah sebenarnya. Okay. So, do I need to teach it again? Yes, I teach it again. So, kita from straight line. Okay, katakan P and Q. Okay, kita nak buat 90 dulu, okay? 90 dulu. 90 dekat mana? Katakan kita nak buat 90 dekat P. Okay? So, nak buat 90 dekat P, kena panjangkan lagi line ni. Okay. So, from P, we want to do 90 degrees. Maksudnya, kejap lagi, dia adalah angle RPQ. Angle RPQ, kita nak bagi dia jadi 90 degrees. Okay. So, from P, cucuk dekat P lah sebab angle dia dekat P. So, tanda nampak tak? From P. Okay, kiri satu, kanan satu. Okay. And then, daripada dua intersecting ni, kita akan mark lagi. So, this one boleh besarkan Okay, besarkan dan stay je. Okay, cucuk kat sini. Tanda kat atas satu. And bawah satu. Okay, and then cucuk kat sini pula. Satu dekat atas, satu dekat bawah. Okay. Boleh je kalau nak buat arc full, tapi yang dekat arc kat sini kita tak gunalah. That's why just buat one down, one up here. Okay, so dah nampak intersecting ni, garis sahaja. Okay, so dekat mana kita punya R, so R dekat atas ni lah. R, P, Q, angle kat sini yang 90 darjah. Okay, this one is 90 degrees. Lepas dah dapat 90 darjah, dia nak 45 kan. Kita katakan angle R, P, S. Okay. So, this one, angle yang kat sini ni, kita nak bahagi dua, bisector kan dia. So, from here, angle bisector, kita akan tanda. Tanda sini satu, sini satu. Angle bisector sama je cara dia. Sini satu, sini satu.
And then daripada sini, jangan tersilap pula mana satu tadi. This one Here one and here another. Okay. Lepas tu kita just garis sahaja. Okay. So kat sinilah kita punya S. Okay, maksudnya silap. Betul lah. Angle RPS. Tak pun dia akan sama je dengan angle QPS. Kat sini akan 45 degrees. Okay. Kalau soalan hanya minta this angle sahaja, our 90 tadi tak payah label pun tak apa. And this line kita buat a light line lah. Biar cair je. Yang pekat dekat S ni. SPQ. Okay. So that's all actually. But then kita akan ada soalan yang dia minta awak buat angle yang combine this one. Contohnya, dia nak you do angle 60 degrees tambah dengan 45. So dia cakap lah, I want you to do angle 105 contohnya. Okay, or another one mungkin dia boleh buat, dia nak awak buat angle, tadi apa, dia boleh jadi angle 105. So macam mana nak buat 105? You have to think lah macam mana nak buat daripada 45 ni tambah lagi 60 dekat sini. Okay, so macam mana? And then from 45 mungkin dia boleh minta juga 75 degrees. Daripada 45 ni dia nak 75. And boleh jadi juga dia nak 90 dengan 60 jadi apa? 150. Okay, so this all you cannot use protector anymore. Okay, you have to construct yang line-line ada combination of addition or subtraction of this angle guna compasses and ruler sahaja. Okay, so that's all for today. Ada soalan yang quite challenging but try to do it first and you have 6 questions. Okay, so that's all for today. Thank you for watching. Bye everyone.